Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kembali lagi bersama saya, Cikgu Fatini, dalam tajuk pengajaran sains tahun 4 tenaga. Okey, kita masuk lagi kepada tajuk tenaga. Tapi sebelum tu, macam biasa, kita tengok dulu video. So, nanti cikgu akan lebih bagi lagi penerangan berkaitan dengan video tersebut. Dan kita akan tengoklah objektif pembelajaran kita pada hari ini. So, let's see the video. Cikgu, ada berapa bentuk tenaga ya cikgu? Terdapat pelbagai bentuk tenaga di sekeliling kita. Mari kita kenali 9 bentuk-bentuk tenaga dalam setiap situasi berikut. Bentuk tenaga yang pertama adalah tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Bentuk tenaga yang kedua ialah tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Yang ketiga ialah tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Yang keempat ialah tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Yang kelima ialah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Yang keenam ialah tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim atau bateri. Yang ketujuh ialah tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Yang ke-8 ialah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan. Yang terakhir adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Okey, awak semua sudah menonton video sebentar tadi. Yang ni adalah ulang kaji balik berkenaan dengan bentuk-bentuk tenaga. Cikgu dah terangkan, awak boleh buka YouTube cikgu yang menerangkan berkenaan dengan bentuk tenaga lah untuk penjelasan lebih lanjut. Melalui video tadi kita tahu ada 9 bentuk tenaga yang kita telah belajar, iaitu tenaga suria, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga keupayaan dan juga tenaga nuklear. Apa pula pembelajaran kita pada hari ini? So, untuk hari ini awak semua akan belajar 2 perkara, iaitu yang pertama, mengenal pasti 2 simbol dalam perubahan tenaga dengan betul. Yang kedua, menjelaskan sekurang-kurangnya 3 contoh perubahan bentuk tenaga dengan betul. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan perubahan bentuk tenaga. Dan dekat sini juga kita dapat tahulah bahawa tenaga ni dia boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Untuk itu kita boleh, sebelum kita tengok dulu kepada contoh perubahan bentuk tenaga, cikgu nak tunjuk dulu kepada awak semua iaitu simbol dalam perubahan bentuk tenaga. Okey. Simbol dalam perubahan bentuk tenaga ni ada 2. Yang pertama iaitu anak panah dan juga yang kedua iaitu bentuk tambah. Anak panah ni dia memberi maksud berubah kepada. Manakala untuk tambah dia memberi maksud dan. Okey. Dekat sini awak akan lagi faham bila cikgu bagi penerangan dekat next slide. So kita masuk dulu kepada contoh-contoh perubahan bentuk tenaga. Okay, ready semua? Okey, yang ni awak semua boleh buka buku teks muka surat 128. Okey, kita akan cikgu akan bagi penerangan tentang perubahan tenaga semasa mengayuh basikal. Okey, awak nampak tak makanan pula? Awak nampak tak gambar yang pertama dan gambar kedua? Okey, gambar yang pertama, dia makan terlebih dahulu.
Dan gambar yang kedua barulah dia pergi mengayuh basikal. Maksudnya sebelum dia mengayuh basikal, dia pergi makan. Tapi semasa mengayuh basikal tu, apa perubahan tenaga yang berlaku? Okey, kalau untuk yang dia makan, maksudnya tenaga kimia daripada makanan yang dimakan, okey, dia mendapat tenaga kimia terlebih dahulu. Lepas tu, masa dia mengayuh basikal, dia menukarkan tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik, iaitu tenaga daripada makanan yang digunakan dalam pergerakan kaki dan basikal. Okey, maksud tenaga kinetik dekat sini dekat mana? Dekat tenaga daripada makanan yang digunakan dalam pergerakan kaki dan basikal. Dan kenapa berlaku tenaga kinetik? Sebab adanya pergerakan kaki dan basikal. Dan tenaga kinetik ni diperoleh daripada tenaga kimia yang dia makan tadi. Itu makanan yang makanan lah. Boleh faham ke? Dan persamaan dia kita baca tenaga cikgu highlightkan, iaitu sabar cikgu highlight. Okay. Tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Dan kita juga boleh baca secara keseluruhan. Okey, maksudnya kalau tak ada ayat dekat tepi ni, hanya berdasarkan ini sahaja. Okey, kalau berdasarkan ini sahaja, semua persamaan yang besar ni, okey, awak semua dah boleh baca sebab yang dekat sini melambangkan kepada berubah. Nampak tak? Berubah kepada. Jadi, semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan yang dimakan berubah kepada tenaga kinetik. Iaitu boleh menggerakkan kaki dan basikal lah. Okay, boleh faham tak setakat tu macam mana nak menggunakan simbol semasa kita buat persamaan untuk menunjukkan adanya perubahan daripada tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Iaitu tenaga kimia, anak panah, bermaksud berubah kepada tenaga kinetik. Okey, kita pergi pula kepada slide yang kedua. Yang ni cikgu ambil daripada buku teks. Awak boleh buka buku teks dekat tepi ataupun nak fokus kepada slide cikgu pun okey je mana-mana. Okey, untuk yang ni kita fokus dulu kepada persamaan. Okey, persamaan yang dekat atas ni cikgu guna warna. Okay, kita fokus dulu kepada tenaga persamaan dekat atas tu. Okay, menghidupkan televisyen. Semasa kita menghidupkan televisyen, kita dapat dulu dapat tenaga elektrik. Okay, tenaga elektrik ni dapat daripada mana? Nampak tak plug dekat situ? Ada plug tenaga elektrik dalam meter elektrik television berubah kepada, mesti kena ingat kalau anak panah ni menunjukkan ayat tu adalah berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Sebab tambah ni dia mewakili kepada dan, manakala kalau anak panah mewakili kepada berubah kepada. Okey, tadi kita dah boleh lihat lah. Kan cikgu dah bagi penerangan awal-awal simbol tu apa supaya awak semua boleh faham melalui persamaan yang cikgu tunjukkan. Jadi kalau dalam ayat yang lengkap, awak boleh baca dekat tepi ni, ketika kita menghidupkan televisyen, tenaga, cikgu highlightkan, tenaga elektrik yang digunakan berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Okey? Boleh semua dekat situ? Kita teruskan pula kepada menyalakan api. Menyalakan api sama iaitu tenaga kimia. Okay, tenaga kimia ni yang tersimpan dalam bahan bakar berubah kepada. Sampai dekat sini berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Sebab tambah melambang kepada dan. Okay, tenaga haba sebab api ni menghasilkan haba. Dan tenaga cahaya, api juga memancarkan cahaya. Okay? Semasa api menyala, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan bakar berubah
kepada, nampak tak? Berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Kita boleh nampaklah perkataan berubah kepada tu melambangkan anak panah, manakala dan melambangkan tambah. Terus sekarang ni dengan semasa terjun dari papan terjun lah, yang ni atlet renang. Kalau sekarang ni berlangsungnya Olimpik, awak semua boleh tengok pelbagai acara, dan kebanyakan acara-acara yang berlaku dekat dalam Olimpik tu biasanya berlakunya pergerakan lah, dan iaitu sama ada tenaga kinetik ataupun tenaga keupayaan. Okey, untuk atlet renang, sekarang ni depan kita ni atlet renang, dia nak terjun daripada papan terjun ke dalam kolam. Okey. Semasa terjun, tenaga keupayaan digunakan. Okey, saya bulatkan, tenaga keupayaan digunakan. Maksudnya tenaga keupayaan kat mana? Sebab kedudukan penerjun yang tinggi. Kita nampak kan kedudukan penerjun yang tinggi ni adalah tenaga keupayaan. Tenaga kinetik, pergerakan penerjun. Okey, dia nak ni, dekat sini ni dah berlaku tenaga kinetik. Sebab pergerakan penerjun nak terjun ke bawah, dan percikan air dekat bawah ni adalah tenaga bunyi. Jadi dekat sini kita boleh katakan tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik berubah kepada tenaga bunyi. Sebab dekat sini tak ada simbol tambah. Jadi kita tak perlu nak baca dan. Ianya hanya ada simbol anak panah. Okey, nampak tak? Hanya ada simbol anak panah. Jadi kita hanya sebut berubah kepada sahaja. Jadi semasa terjun dari papan terjun, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan kemudian berubah kepada tenaga bunyi. Kita pergi pula kepada menyalakan lampu suluh. Okey, ketika menyalakan lampu suluh, tenaga kimia dalam bateri berubah kepada tenaga elektrik, kemudian tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, awak semua boleh baca apa yang ditulis, tapi kalau dalam soalan dia hanya bagi persamaan sahaja, persamaan yang macam cikgu buatkan bentuk petak ni kan, nampak tak? Okey. Contohnya dia bagi dalam bentuk, okey, cikgu bulatkan. Okey, maksudnya dekat sini pun awak semua dah boleh baca dengan hanya ada simbol persamaan tu awak dah boleh baca. Sebab tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Sebab kenapa kita bermula daripada tenaga kimia? Tenaga kimia ni bermula daripada kimia yang tersimpan di dalam bateri. Maksudnya kimia ni bukan sahaja daripada makanan. Dia boleh juga bateri, benda-benda yang menggunakan kimia lah. Dan kenapa kita kata kita makan tu tenaga kimia? Sebab dalam badan kita berlakunya macam-macam proses. Dan kita boleh macam-macam lah. Kalau contohnya awak makan nasi kan. Kalau awak makan nasi tu akan dipecahkan lagi pecahkan dan sampai dah jadi glukosa. Jadi bila dipecahkan kepada glukosa, dan awak akan itu dinamakan sebagai tenaga kimia lah. Okay, kalau untuk bateri, yes, memang ada bahan-bahan kimia di dalam bateri untuk menghasilkan elektrik. Jadi tenaga kimia terlebih dahulu tersimpan dalam bateri, tenaga elektrik dalam litar elektrik, lampu suluh, dan berubah kepada tenaga haba. Sebab bila kita buka mentol jadi panas. Jadi tenaga haba lah. Dan tenaga cahaya, mentol menyala. Kita pergi pula kepada muka surat 130 yang nak boleh buka buku teks. Cikgu ambil juga paparan daripada buku teks sebab cikgu rasa awak semua lebih familiar dengan ni. Awak dah ada kan semua, so kita just gunakan bahan yang ada tapi cikgu bagi penjelasan yang lebih faham. Okey, yang ni ketika menggunakan kalkulator suria, iaitu tenaga suria dan tenaga elektrik. Okey, untuk tenaga suria, kita dapat baca dekat sini bahawa tenaga suria, anak panah bermaksud berubah kepada tenaga elektrik
Lepas tu, anak panah berubah kepada tenaga cahaya. Jadi, cara bacanya tenaga suria berubah kepada tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Okey, tenaga suria ni pada mana? Iaitu daripada matahari. Sebab dekat sini dia ada tunjukkan panel suria daripada matahari. Tenaga elektrik litar dalam kalkulator tu. Maksudnya dia terima sumber tenaga dia adalah daripada cahaya matahari. Jadi, cahaya matahari membekalkan tenaga elektrik kepada litar dalam kalkulator dan tenaga cahaya dan ditukar kepada tenaga cahaya itu skrin memancarkan cahaya. Sebab bila kita tekan nombor 1, 2, 3, itu ada paparan lah 1, 2, 3 dekat situ. So, akan nampak cahaya lah. So, dia bukan cahaya macam telefon yang terlalu terang. Tak, maksudnya awak nampak nombor yang ditulis dekat dalam kalkulator tu adalah tenaga cahaya. Ketika menggunakan kalkulator suria, tenaga suria yang diperoleh daripada matahari berubah kepada tenaga elektrik, kemudian tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Okey, boleh semua? Boleh lagi setakat ni kan? Boleh. Kita still lagi ada 2 lagi contoh. Tak apa, cikgu akan jelaskan juga. Yang ni ketika kenderaan bergerak, tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Lagi sekali cikgu ingatkan, anak panah ni dia melambang kepada dia melambangkan ayat berubah kepada. Kalau tak faham lagi, boleh tanya cikgu, cikgu akan explain lagi dengan betul-betul. Maksud anak panah ni melambangkan berubah kepada. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia kenapa? Tersimpan dalam bahan api fosil. Kita jumpa lagi tenaga kimia dekat sini. Berubah kepada tenaga elektrik, tenaga kinetik sebab pergerakan kereta. Ketika kenderaan bergerak, enjin kereta mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Okey, dan last sekali kita jumpa adalah semasa fotosintesis. Okey, tumbuh-tumbuhan membuat makanannya tersendiri untuk proses fotosintesis. Awak dah belajar yang ni. Okey, semasa fotosintesis, tumbuh-tumbuhan mengubah tenaga cahaya kepada tenaga kimia yang tersimpan sebagai kanji. Tenaga cahaya daripada matahari berubah kepada tenaga kimia. Tenaga cahaya ni daripada matahari, tenaga kimia tersimpan sebagai kanji. So, itu sahaja contoh-contoh berkenaan dengan perubahan tenaga, perubahan bentuk tenaga. Awak ada nampak yang digunakan dekat sini adalah tenaga kimia, tenaga suria, tenaga kinetik. Berbagai-bagai tenaga yang kita belajar tu, ianya sebenarnya kalau dekat satu alat ataupun dekat manusia, benda yang hidup macam tumbuhan, kita boleh nampak berlakunya perubahan bentuk tenaga. Okay, boleh faham tak dekat sini? Maksudnya adanya bentuk perubahan tenaga tu untuk kita mendapatkan sesuatu. Tak adalah dia kekal sebagai, contohnya kalau untuk fotosintesis, dia dapat tenaga cahaya, tak adalah kekalnya sebagai tenaga cahaya. Contohnya pokok mengeluarkan cahaya ke tidak, dia menukarkan kepada tenaga kimia. Okey. Untuk yang ni, cikgu ambil soalan dekat bawah iaitu 130. Jelaskan perubahan bentuk tenaga yang terlibat daripada A ke C. Okay, kita boleh nampak dekat sini, ni adalah, kita bagi nama Abu sedang meluncur menggunakan papan luncur ke bawah. Okay. Maksudnya dekat sini adalah tenaga keupayaan. Dia nak turun ke bawah ni, tenaga kinetik. Naik balik ke atas, tenaga keupayaan balik. Boleh ke? Boleh kita teruskan lagi kepada lembaran tugasan. Okey, bagi yang menyertai Google Meet, awak semua boleh jawab terus masa Google Meet. Bagi yang tak sertai, bolehlah jawab lepas tengok pada video secara keseluruhan ni. Dan hantar gambar yang telah siap, perkenal nama semasa menghantar tugasan. Okey, ni adalah
tugasan yang cikgu berikan. Nanti cikgu bagi dalam bentuk dalam grup WhatsApp. Awak semua boleh tengoklah dalam grup WhatsApp tu, dan nak download, nak print, nak salin pun okey. Mana-mana okey, tapi hantar gambar telah sejak kepada cikgu, okey? Rumusannya hari ni kita belajar 8 perubahan bentuk tenaga dan bonus kepada soalan tadi, jadi 9 lah. Awak semua boleh tengok balik recording awal-awal. Cikgu dah terangkan satu persatu macam mana perubahan bentuk tenaga daripada mengayuh basikal, menghidupkan televisyen, menyalakan api, terjun dari papan terjun, menyalakan lampu, menggunakan kalkulator suria, kenderaan bergerak semasa fotosintesis dan semasa bermain papan luncur. And dekat sini diingatkan sekali lagi, okey, yang cikgu buat warna kuning ni menunjukkan anak panah. Anak panah dekat sini melambangkan ayat iaitu berubah kepada. Jadi awak semua bila tengok persamaan macam ni, jangan panik. Cuma baca sahaja dengan lambang yang telah ditunjukkan ni. Dan bagi yang warna biru ni, tambah melambang kepada dan. Itu saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Cikgu harap awak semua boleh fahamlah dan terus proceed buat kerja, hantar tugasan. Bagi mana-mana yang hantar tugasan akan dapat token, akan dapat kumpul token, and at the end of the classes, hujung pengajaran akan bagi ganjaran kepada yang selalu masuk Google Meet. Yang ada kekangan tapi selalu hantar tugasan pun akan dapat. Yang cikgu akan tengok lagi lah beberapa kriteria yang sesuai. So itu saja kelas. Okey, itu saja kelas pada hari ini. Terima kasih kerana join dan mendengar YouTube daripada awal hingga habis pengajaran pada hari ini. Apa yang baik tu ambil dan apa yang kurang insya-Allah cikgu akan petikatkan lagi. Dan kita boleh semua teruskan buat kerja. Jangan lupa kalau ada masalah boleh terus WhatsApp dan boleh tinggalkan komen bagi yang tak ada nombor WhatsApp saya, bagi yang luar daripada anak murid saya tengok juga video ni. So terima kasih semua yang support saya punya YouTube channel. Boleh like, subscribe and share. Itu saja. Terima kasih.